Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Alisa binti Irwan merupakan pelajar program Sains Politik di bawah penilaian Dr. Muhammad Nazri bin Muhammad Noor. Saya akan membentangkan kajian yang berjudul Pakatan Harapan dan Pengurusan Ekonomi Malaysia 2018-2021 Analisis. 9 Mei 2018 merupakan suatu tarikh transformasi dalam rentetan sejarah politik negara Malaysia. Pilihan raya umum yang dimulakan pada 10 Mei 1969 dikaitkan dengan kerusuhan perkauman pada 13 Mei. Perkara ini jelas diperlihatkan jauh daripada konsep demokrasi gaya Westminster yang diwarisi dengan persamaan kaum yang luas di negara sekular kepada semi-demokrasi yang dikuasai oleh Melayu yang semakin cenderung ke sebuah negara Islam. Penubuhan parti politik didasarkan kepada kekhususan etnik, isu sensitif dan peliharaan hak-hak keistimewaan yang berkaitan. Negara Malaysia dimajoritikan dengan bahasa Malaysia dan rata-rata parti politik lebih menepani tradisi politik mereka menjadi sebagai sebuah arus perdana dengan penekanan hubungan-hubungan tertentu. Misalnya pengukuhan tradisi konstitusionalisme iaitu menerima ketuanan orang Melayu dan agama mereka telah mengembangkan lagi budaya politik bagi menstabilkan sistem parti dan pemerintahannya. Pilihan Raya Umum ke-14 juga diperlihatkan sebagai sebuah medan pertempuran di mana ia telah mengubah keseluruhan landscape politik Malaysia yang dahulunya didominasi oleh Barisan Nasional dalam jangka masa yang panjang. Perubahan seismik ini telah menghasilkan persoalan mengenai berkemungkinan sebab dan faktor dan memerlukan analisis yang begitu mendalam. Malah pilihan raya umum ke-14 ini mendemenikakan budaya politik dan partisipasi politik serta mengubah pembuatan pilihan raya. Tumbangnya kerajaan Barisan Nasional dan tahapan gabungan parti pembangkang telah membuatkan Pakatan Harapan mengambil alih kuasa pentadbiran negara. Perubahan pucuk pemerintahan kerajaan ini dianggap sebagai suatu kejutan yang tanpa disangka oleh rakyat Malaysia, termasuklah para penganalisis politik tempatan dan luar negara. Para penganalisis politik secara amnya menganggap perubahan kuasa ini diperlihatkan kematangan rakyat dalam berpolitik dan amalan sistem demokrasi di Malaysia. Kuasa politik dan kestabilan ekonomi diperlihatkan saling berhubung antara satu sama lain. Pengurusan ekonomi yang cekap dapat membantu menjadikan ekonomi negara terus berkembang sekaligus dapat meyakinkan para pelabur. Yakni setiap pelaburan yang masuk ke negara akan lantas meningkatkan keyakinan perniagaan malah memberikan impak yang baik terhadap pertumbuhan ekonomi. Perincian terhadap kuasa politik dan kestabilan ekonomi perlu seiring ekoran kestabilan ekonomi adalah benchmark atau penanda aras dalam usaha mencapai status negara maju. Terdapat tinjauan kajian melalui media sosial dalam 100 hari pertama pada peralihan kuasa seramai 200,000 individu mengambil bahagian dalam menggiatkan tinjauan yang dijalankan oleh Sinar Harian, Dimension Insight dan 5 halaman Facebook. Di mana terdapat kajian telah menunjukkan seramai 26,000 orang iaitu 78% didapati merasakan kerajaan Pakatan Harapan tidak menepati 10 janji mereka dalam 100 hari. Pengguna-pengguna media sosial menepani permasalahan ini dengan berputus asa terhadap kegagalan Pakatan Harapan dalam memenuhi manifesto-manifesto yang dilaksanakan. Laporan yang dimaknaikan oleh Astro Awani 2018, manifesto yang dimeterai Pakatan Harapan sangat mendukung keberkesanan dari aspek kos sara hidup iaitu dengan memberikan sokongan galakan terhadap pertumbuhan sektor keusahawanan khususnya anak muda dengan menyediakan dana sebanyak RM1 bilion untuk membantu usahawan-usahawan muda dalam pelbagai sektor ekonomi. Inisiatif ini beranggapan lebih kekal jika dibandingkan dengan bantuan kewangan yang diberikan oleh kerajaan semasa pemerintahan Barisan Nasional melalui program BRIM. Persoalannya, adakah pertumbuhan sektor keusahawanan untuk golongan muda berhasil dilaksanakan? Menerusi media atas talian Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Tindakan Ekonomi Melayu iaitu Ahmad Yazid Osman menyatakan konsep meritokrasi dalam membantu usahawan-usahawan kecil dan sederhana disifatkan sebagai tidak adil. Selaras dengan persoalan kajian yang dikemukakan, objektif kajian ini dijalankan adalah seperti berikut. Pertama, untuk merungkai sejarah pembentukan pemerintahan dan pelaksanaan dasar Pakatan Harapan secara umum. Yang kedua, untuk menganalisis sejauh mana dasar yang komprehensif untuk polisi ekonomi yang kompetitif untuk kesejahteraan negara dan rakyat dilaksanakan oleh Pakatan Harapan. Yang ketiga, untuk mengkaji apakah impak pengurusan ekonomi oleh kerajaan Pakatan Harapan yang membawa kepada kesejahteraan rakyat dan juga negara. Teori reformasi ekonomi atau economic reform theory di mana teori ekonomi sudah pasti mempengaruhi cara pembaruan direka bentuk untuk menjadikan ekonomi lebih berdaya saing dan meningkatkan kadar pertumbuhan ekonomi. Dalam sistem ekonomi perbandingan kesusastraan, perbezaan yang dibuat antara pemikiran pengeluaran yang kebanyakannya mencirikan kapitalis dalam ekonomi sosialis, mekanisme ekonomi dan tingkah laku ekonomi perancangan yang merupakan mekanisme pasaran dan mekanisme perancangan. Terdapat perbezaan penting dalam keadaan awal yang boleh mempengaruhi program reformasi iaitu pertama, warisan sejarah di mana contohnya perancangan pusat menjangkau 4 dekad di China dan Timur Eropah yang mengekalkan unsur-unsur yang boleh menyumbang kepada berorientasikan pasaran pembangunan, pengalaman dan pengaturan institusi. Kedua, kedekatan geografi dan etnik. Hubungan meluas dengan persekitaran sosial yang menggabungkan kebiasaan ciri-ciri budaya dan dengan kejayaan ekonomi boleh melincirkan proses perbaruan. Yang ketiga iaitu infrastruktur, di mana perbaruan ekonomi berlaku dalam lingkungan fizikal, sosial, undangan dan penetapan pentadbiran. Ketiadaan sistem kewangan yang berfungsi, penguatkuasaan kontrak, peraturan, percukaian, pengangkutan, perhubungan boleh melambatkan proses perbaruan. Reka bentuk dan pelaksanaan reformasi ekonomi teras dan aspek rutin kerajaan bergantung kepada kemahiran serta dedikasi pentadbir awam sesebuah negara. Keempat iaitu belajar dengan melakukannya iaitu di mana penyokong pembaruan menyeluruh mempercayai bahawa perkara untuk pembaruan diketahui dan boleh dipindah milik di kalangan negara yang berfikiran reformasi dan juga reformasi boleh dibentuk dengan pengalaman tempatan yang minimum. Sekiranya visi graduasi benar
Reformasi mungkin bermula melalui satu siri eksperimen yang menimbulkan kepada pengetahuan dan pengalaman yang boleh memberitahu perancangan perubahan yang lebih menyeluruh. Malah, terdapat strategi reformasi yang pertama iaitu pelbagaikan program reformasi itu prinsip kepelbagaian yang sama digunakan untuk kerajaan mempertimbangkan pelaburan dalam reformasi walaupun tiada pasaran yang boleh menyemai kembali kepada inisiatif dasar berbeza. Kedua, pertimbangkan reformasi separa iaitu kerajaan mempunyai aset terhad termasuk model politik serta pendapatan mengikut budi bicara. Dan ketiga iaitu cari cara untuk menghadkan ketidakpastian dan kos iaitu perubahan eksperimen seperti keamatan tinggi, reformasi dan kawasan geografi yang terhad atau merentasi bilangan perusahaan yang terhad membolehkan kerajaan menilai merit instrumen dasar tertentu. Suratan kesusastraan dilaksanakan dengan beberapa penemuan yang telah diperolehi melalui beberapa kajian dalam konteks Pakatan Harapan dan Perusahaan Ekonomi. Antaranya adalah From Good and Service Tax, GST to Sales and Service Tax, SST oleh Samsina Rahman, Nurul Aina Johari, Muhammad Izzuan Abdul Manaf, Wan Sumaya Syahidah Wan Muhammad, Ramha Rozaili Ramli 2018 mendalami perincian dan keberkesanan GST kepada SST ini. Seperti yang diketahui, cukai merupakan levy wajib yang dibuat oleh badan kerajaan untuk meningkatkan hasil dan membiayai segala operasi kerajaan. Secara amnya, cukai adalah membentuk kira-kira 80% daripada hasil kerajaan. Malaysia telah meresolusikan sistem cukai GST kepada SST. Dapat dilihatkan bahawa GST dan SST yang merupakan cukai terpenting di negara Malaysia yang didasari mempunyai manfaat yang sendiri dan juga dianggap sebagai faedah ekonomi sama rata. Yang kedua iaitu Key Changes to Development Expenditure in Malaysia's Budget 2019 oleh Darshan Joshi 2018. Penulisan ini juga mendepani pengambilan contoh dan data daripada hasil tinjauan belanjawan terbuka 2017 yang dilakukan oleh Posien Bajet Antarabangsa. Metrik diperlihatkan belanjawan dianalisis terdiri daripada ketelusan belanjawan, penyertaan awam dan pengawasan belanjawan. Ia turut berkait dengan prinsip ketelusan, demokrasi dan accountability. Perlunya juga perincian terhadap item belanjawan individu, penerbitan tetap akaun perbelanjaan sebenar dan pengendalian semakkan hasil serta pembelajaran berkala. Kajian ini menggunakan pendekatan kaedah kualitatif sepenuhnya dengan rujukan sumber internet dan buku. Rujukan daripada sumber internet ini membantu pengkaji memperolehi bahan yang lebih luas dan begini mengenai skop kajian. Hal ini kerana maklumat melalui internet dapat diperolehi tanpa had dan melintasi masa. Pengkaji juga dapat membandingkan maklumat dan menambah kekurangan bahan yang diperolehi daripada buku, jurnal, artikel, menerusi kajian daripada internet. Malah, bahan bacaan ataupun buku-buku secara atas talian juga dapat diakses oleh pengkaji bagi mengukuhkan fakta-fakta kajian yang dijalankan. Segala maklumat yang diperolehi menerusi internet ini akan dikumpulkan dan dimuatnai dalam penghasilan proposal ini. Pertama, penghapusan Good and Service Tax (GST) dan mengurangkan kos sara hidup dengan pelbagai inisiatif peduli rakyat. Kementerian Kewangan telah mengumumkan bahawa Sales and Service Tax (SST) dilaksanakan pada 1 September 2018. Kadar SST adalah pada 10% bagi cukai jualan dan 6% pula cukai perkhidmatan yang dikenakan pada pengeluaran dan perkhidmatan akhir saja. Di bawah rejim SST, jumlah item bercukai dan pengecualian adalah lebih rendah jika dibanding dengan rejim cukai GST di mana 6% dikenakan sama rata pada setiap peringkat rantaian bekalan daripada pembekal, pengilang, penjual keseluruhan dan blue check. Selain itu, cukai jualan akan dikenakan pada kadar 5%, 10% atau kadar tertentu untuk produk petroleum dan cukai perkhidmatan adalah pada kadar 6%. Pernyataan SST perlu dikemukakan pada setiap 2 bulan kepada Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Jurang pendapatan antara GST dan SST dianggarkan menjadi sekitar RM22 bilion dan setakat ini dia dapat mengurangkan bebanan rakyat daripada kos sara hidup yang tinggi. Kedua, menstabilkan harga minyak dan memperkenalkan semula subsidi petrol secara bersasar. Dilihat satu daripadanya dipenuhi dengan menghapuskan sistem apungan untuk RON 95 dan diesel. Kerajaan Pakatan Harapan menyatakan motosikal dan kereta masing-masing dengan berenjin 152cc dan 1300cc serta ke bawah akan menerima subsidi petrol bersasar. Kerajaan membuat keputusan untuk mengekalkan harga RON 95 dan diesel masing-masing pada RM2.20 dan RM2.18 seliter serta RON 97 pula diapungkan setiap minggu berdasarkan trend harga minyak mentah global kerana ia dilabel sebagai produk prima. Kerajaan juga turut memperuntukkan RM3 bilion bagi mensubsidikan harga petrol untuk tahun 2018. Ketiga, penghapusan hutang-hutang tidak wajar yang dipaksa ke atas peneraka Felda. Menteri Hal Ehwal Ekonomi menyatakan beberapa langkah yang mempertimbangkan mungkin termasuk mengurangkan kadar faedah pinjaman dan menambah baik pendapatan peneroka supaya mereka dapat membayar hutang dan dengan lebih baik. Kementerian Hal Ehwal Ekonomi berusaha untuk membantu meningkatkan pendapatan peneroka dan kecekapan Felda akan margin keuntungan yang tinggi dapat membantu mereka membayar hutang dan pinjaman. Tindakan janji ketiga ini tidak dapat dilaksanakan dalam masa 100 hari pembentukan kerajaan Pakatan Harapan, tapi ia telah diperuntukkan RM810 juta untuk kebajikan peneroka Felda di bawah bajet 2020. Keempat, memperkenalkan skim caruman kumpulan wang simpanan pekerja KWSP untuk suri rumah. Skim KWSP untuk suri rumah menampilkan sumbangan caruman pekerja 2% sebulan dan sumbangan RM50 sebulan daripada kerajaan. Peruntukan 50 kepada setiap orang suri rumah yang tidak mempunyai pendapatan melalui agihan ke akaun KWSP suri rumah dengan sebanyak RM40 dan caruman sebanyak RM10 untuk asas keselamatan sosial di bawah Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkisum. Peruntukan RM10 bertujuan sebagai persediaan suri rumah atau pencarum dalam menghadapi musibah atau kesusahan luar jangkaan. Kelima, menyertakan gaji minimum seluruh negara dan
dan seterusnya memulakan proses meningkatkan gaji minimum. Rincian kenaikan gaji minimum diteruskan dengan Batangan Bajet 2019 oleh Menteri Kewangan Itu Lim Guak Eng, di mana mulai 1 Januari 2019, RM1,100 telah ditetapkan untuk gaji minimum. Kenaikan gaji minimum ini sedikit sebanyak membantu menambahkan keperluan rakyat, khususnya golongan B40. Keenam, menangguhkan pembayaran balik pinjaman PTPTN kepada semua pinjaman yang mendapat gaji kurang daripada RM4,000 sebulan dan memasukkan dasar senarai hitam ke atas peminjam. Kerajaan telah mengumumkan peminjam PTPTN hanya akan diminta memulakan pembayaran balik apabila gaji bulanan mereka mencecah RM4,000 sebulan, dan pelajar yang berprestasi baik dalam pengajian dan isi rumah berpendapatan rendah akan diberikan diskaun. Ketujuh, penubuhan Suruhanjaya Siasatan Diraja (MDB), Felda, Mara dan Tabung Haji serta merombak semula struktur kepimpinan mereka. Kerajaan Pakatan Harapan menunjukkan pencapaian yang baik dalam siasatan tersebut, tetapi bagi penubuhan Royal Commission of Inquiry (RCI) atau Suruhanjaya Siasatan Diraja tidak bermungkinan berlaku dengan cepat dalam masa 100 hari pembentukan kerajaan kerana dapat berlaku pencegahan dengan siasatan yang dijalankan oleh agensi penguatkuasaan. Ke-8, penubuhan jawatan kuasa khas kabinet untuk segera menyimak dan melaksanakan perjanjian Malaysia 1963 telah terbentuk pada sehingga Ogos 2019 dan sebanyak 7 daripada 21 isu telah diselesaikan. Ke-9, memperkenalkan skim peduli sihat dengan memberikan RM500 pembiayaan untuk rawatan asas di klinik swasta berdaftar untuk golongan B40. Skim insurans akan menawarkan perlindungan insurans sebanyak antara RM10,000 hingga RM20,000 setahun bagi setiap keluarga untuk bil hospital di awam dan swasta. Timbalan Menteri Kesihatan iaitu Dr. Lee Boon Chye menyatakan pelaksanaan skim peduli sihat golongan B40 ini dapat meningkatkan peratusan rakyat Malaysia di bawah insurans kesihatan kepada sekurang-kurangnya 65% daripada 30%. Tindakan skim peduli sihat golongan B40 ini tidak dapat dilaksanakan dalam masa 1 hari pembentukan kerajaan perkatapan disebabkan oleh sistem penjagaan kesihatan yang rumit dan kekangan kewangan. Ke-10, melancarkan kajian terperinci mengenai projek-projek mega yang dianugerahkan kepada negara asing. Malaysia Railway MRL dan China Communications Construction Company CCCC menandatangani supplementary agreement untuk mengurangkan kos projek daripada RM66.6 bilion kepada 44 bilion untuk projek East Coast Rail Link (ECRL). Keseluruhannya, kerajaan Pakatan Harapan telah menunjukkan reformasi ekonomi yang lebih baik dengan memberi perhatian sepenuhnya dalam menjalankan penilaian komprehensif terhadap pendedahan risiko fiskal agar negara Malaysia tidak menanggung bebanan hutang. Pekerjanya, peralihan kuasa daripada Barisan Nasional kepada Pakatan Harapan mendorong pelaksanaan pembaruan atau reformasi dalam aspek ekonomi politik dan juga sosial. Reformasi ekonomi menepani sistem ekonomi di mana perbezaan yang dibuat antara pemilikan pengeluaran yang kebanyakannya mencirikan kapitalis dalam ekonomi sosialis, mekanisme ekonomi dan tingkah laku ekonomi perancangan yang merupakan mekanisme pasaran dan mekanisme perancangan. Perancangan adalah dilakukan sama ada secara berpusat atau terdesentralisasi, di mana mekanisme membuat keputusan yang paling berkesan melibatkan pembaruan. Perkara ini dapat dilihat melalui resolusi manifesto dan dasar-dasar yang komprehensif oleh Kerajaan Pakatan Harapan yang mendahului pelaksanaan 10 janji 100 hari untuk mereka menjadikannya sebagai pengukuh awal bagi kelangsungan reformasi polisi ekonomi. Pelaksanaan dasar-dasar ini rata-rata mengembalikan semula kepercayaan partisipasi politik khususnya rakyat kepada pemerintahan apabila Pakatan Harapan merangsang dasar yang sering kali menjadi perdebatan, iaitu pertumbuhan ekonomi, kadar inflasi dan pengangguran.